Ya ilmu agama ni selagi mana tak sapa di lubuk, maka ya gi ikut sih. Hurai ikut sih. Pahal ikut sih. Tengok ibarat datang dalam Quran ni bukan biasa. Ni di akhir ayat ni. Akhir ayat surah Al-Imran ayat 7 ni. Akhir ayatnya iaitu Al-Bab sebut di situ. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mereka yang mempunyai faham dia tu siapa di lubuk-lubuk hati. Maknanya orang faham dalam lubuk ni, apabila sebut lubuk kau faham dalam. Akal dia tu dalam. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Kalau itu tiap-tiap perkara yang berubah ni boleh reti kata baru. Natijah tubiknya al-alam hadithun. Bermula alam itu ialah baru. Tu natijah hak kita tubik, hak kita ambil daripada qadiyah sughra dan qadiyah kubra. Kaedah daripada tu pula wa kullu hadithin la buddalahu min mujidin. Tiap-tiap perkara baru saat itu tak dapat tidak daripada yang menjadi, tak lepas daripada yang menjadi. Benda baru tak lepas daripada benda yang jadi. Kena ada yang jadi. Pang kayu tu walaupun kita tubik mari hak ni tu pang kayu dah. Ada dah. Pang deriye kita kata lek belakang rumah kita. Pang dokong duk lek belakang rumah kita. Pang getah lek belakang rumah kita. Nah, kalau orang duk ke ilir ke, perahu duk dalam laut. Walaupun tubik mari tu duk dah. Duk dah di dalam laut, duk dah. Semua tu tak lepas daripada yang jadi. Tu orang panggil hak tu makhluk. Yang mana ni yang buat makhluk. Kalau klik kepada asal ke, asal yang menjadi ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tu kaedah baru tu. Baru ni kaedah dia pergi kepada berubah. Pergi kepada kaedah yang kedua. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, kalulah kasih kepada agama sungguh tiga. Nah, jaga molek dan tanam molek untuk kita saat itu boleh buat guna di dalam kehidupan kita, boleh jaga akidah kita. Ialah akidah yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang kedua, tiap-tiap baharu tak lepas daripada gerak dan diam. Nah, daripada harakah was sukun. Daripada al-harakah was sukun. Maknanya daripada gerak dan diam. Kalau itu, kaedah gerak dan diam ni, baharu ni tak lepas daripada bergerak dan baharu tak lepas daripada diam. Tengok kita, sekali-sekala duk bergerak, sekali-sekala duk diam. Ketika tidur tu duk diam. Ketika duk lari tu duk bergerak. Kalau kita duk lari tu duk bergerak. Ketika kita duk tidur tu duk diam. Di tiap-tiap gerak ialah baharu. Tiap-tiap diam ialah baharu. Gerak dan diam daripada baharu. Ulama ambil buat kaedah kullu ma lazamal haditha fahuwa hadithun. Kullu ma lazamal haditha fahuwa hadithun. Tiap-tiap barang yang lazim akan baharu, maka ia adalah baharu. Lazim baharu ni dengan maknanya lazim bersifat dengan sifat baharu. Apa sifat baharu? Sifat gerak. Apa sifat baharu? Sifat diam. Ada bergerak dan ada diam. Ialah baharu. Tengok kita duduk hari-hari. Tak lepas daripada gerak dan tak lepas daripada diam. Kalau duduk diam, apa baharu? Kalau duduk bergerak, apa baharu? Gapo gerak? Takrif gerak pun dah. Gapo takrif gerak di dalam kita orang mengaji, orang duk mengaji ilmu falsafah, duk mengaji ilmu mantik tu, gerak tu gapo gerak? Dan diam tu gapo diam? Cuba kita takrif, tengok. Ulama buat takrif beri kepada kita, ia kata gerak ni ialah tiap-tiap perkara yang berlaku dua tempat dan dua masa. Ni payah nak royak ni. Sebab dia mau duk dengar kok-kok umur tu payah nak royak. Sebab kalau duk depan boleh royak selalu dah rupa dia. Balas ni. Berlaku dua tempat dan berlaku dua masa. Dua tempat, dua masa. Kalau buat tangan ke, kita lama tangan tu. Bye-bye tu.
Lama tangan tu. Dua tepak, dua masa, dua tepak, dua masa, dua tepak, dua masa. Lama tangan. Itu apa? Kita duk bye-bye tu. Bye-bye tu dua tepak, dua masa tu. Kalau itu bergerak tak bye-bye tu. Gerak. Tu orang panggil dua tepak, dua masa, dua tepak, dua masa. Tu bergerak, takrif bergerak. Pas takrif diam. Satu tepak, dua masa. Masa lepas dah, masa sekarang. Masa lepas dah, masa sekarang. Tu duk setepak supaya kita letak tangan we kerah. We duk tepak gitu. Orang panggil setepak dua masa tu. Masa mana? Masa lepas dah, masa sekarang. Masa lepas dah, masa sekarang. Moga masa duk gi semua. Tepak setepak ni je. Tu orang panggil takrif gerak dan takrif diam. Kalau gitu kaedah kata kullu ma lazamal haditha fahuwa hadithun. Tiap-tiap barang yang lazim akil hadis, akil perkara tu baru, maknanya bersifat dengan sifat gerak ataupun sifat dengan sifat diam, fahuwa hadisun. Maka benda tu baru. Pak kita terakoya tengok tohai duk tahrah ni duk bergerak ke ataupun duk dia. Kaedah orang duduk ni, golek duduk ni duduk lah no. Duk gelawar gitu ke ataupun duk tetap. Duduk tetap. Apabila kata duduk tetap, duduk dia. Tiap-tiap yang diam baru. Pas kalau kita kata, Tuhan turun ke langit dunia pada suluh yang 3. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin. Nah, kita kata, turunlah Tuhan kita ke sana itu kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Turun oleh Tuhan kita. Apabila sebut kata turun ke, ya kena bergerak. Moga nak tubik daripada arash nak turun kepada langit ni tu kena bergerak. Tiap-tiap gerak ialah baru. Sebab itulah ulama kata Tuhan tak bertepat dan Tuhan kat sana itu tidak turun. Duk takwil kepada yang lain tu jalan dah tu. Takwil kepada istaula. Ulama khalah takwil kepada istaula. Ulama khalah takwil kepada irtafa'a. Istawa tu. Ada tu. Yanzilu Rabbuna maknanya yanzilu iaitu rahmati Rabbina. Yanzilu rahmatu Rabbina. Maknanya turun oleh rahmat Tuhan kami. Bukan Tuhan sendiri. Pas rahmat pelak apa rahmat kau saat itu baru. Ada tu. Tu orang panggil kaedah kullu ma lazamal haditha fahuwa hadithun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Kaedah ning tiap-tiap barang yang lazim baru, lazim bersifat dengan sifat baru maknanya gerak ataupun diam, maka dihukumkan baru. Mana? Cuba kita tengok di air laut. Air laut ni duk berombak dia ke sana itu. Nah, duk ombak dia ke sana itu, duk bergerak semua. Bergerak semua. Air laut ni bergerak semua. Bergerak semua. Tiap-tiap yang bergerak ialah baru. Mari tengok bukit pula. Paling belakang tengok bukit. Oi, bukit ni duk dia semua. Diri dia besar tapi duk dia semua. Air laut duk bergerak semua, bukit duk dia semua. Kalau itu duk dia saat itu, tiap-tiap yang diam ialah baru. Gerak dan diam baru berlaku. Kalau itu kena tak dengan kaedah dulu tadi. Kaedah dulu tadi kata tiap-tiap yang berubah ialah baru. Pas bukit tak ada berubah kali bukit duduk dia semua. Tak ada bergerak duduk dia semua. Pas air laut tu pula. Duduk bergerak semua tak ada dia. Pas boleh tak kita nak kata al-alam mutaghayyirun masuk tak situ. Masuk tak dalam kaedah dulu tadi. Air laut ni masuk dak dalam kaedah dulu tadi. Bukit ni masuk dak dalam kaedah dulu tadi. Sebab kaedah dulu tadi tiap-tiap yang bergerak ialah tiap-tiap alam alam saat itu ialah berubah. Tiap-tiap yang berubah ialah baru. Pas air laut tak ada berubah lagi dak. Dak bergerak semua. Bukit pun tak ada berubah juga. Dak dia semua. Masuk dak dalam alam mutaghayyirun. Kalau tengok betul-betul gak tak asal. Sebab kalau kita mari tengok faham kayu hak kita misal daripada kaedah kata al-alam mutaghayyirun tu faham kayu tu betul dah. Duk berubah semua. Ataupun kita kata cuaca kita ni. Udara kita ni.
Kali sekala gelap, kali kala cerah, kali kala hujan, kali kala panas. Tu duk berubah semua. Baru tu. Pas air laut bergerak semua, tak ada nampak ubah langsung. Pas bukit duk dia semua, tak ada nampak bergerak langsung. Kalau itu tak masuk dalam kaedah kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun, tak masuk situ tu. Apabila tak masuk baru. Dak lagi, tak boleh duk kata baru. Kaedah ni tak apa dah. Tiap-tiap yang bergerak baru. Tiap-tiap yang diam baru. Tak apa dah. Bawa nak pergi dia kaedah sah lagi nu, kaedah nu tak terima. Sebab dia tak terima ubah. Bukan tak terima ubah, sebab dia tak berubah. Apabila dia tak berubah, maka pergi kepada kaedah kata terima ubah. Dia tak ubah, dia tak berubah, tapi orang panggil dia terima ubah. Air laut dia tak ada berhenti. Kalau turut diri dia turut. Keadaan air dia tu tak ada berhenti, duk ombak semua. Bukit turut keadaan air dia, duk diam semua, tapi dia terima ubah. Sungguh pun dia tak berubah, tapi dia terima ubah. Sebab itulah di dalam kitab sebutnya ai sya'nuhu ayyataghayyara. Sya'nuhu keadaannya, keadaan air laut tu. Sungguh pun kita tengok nampak tak berubah, tapi ayyataghayyara. Tapi dia terima ubah. Lah mana air laut hok duk bergerak kita nak terima ubah? Kita bawa berdi gi ambil boleh berdi. Ambil boleh berdi. Pernah bubuh dalam berdi kita tu, ambil naik tak darat. Air laut hok duk ombak di dalam laut, hok duk bergerak dalam laut, kita boleh berdi mari tak darat ni, duk dia. Tu nak royak kata berubah, nak royak kata dia kau saat ni tu bergerak terus. Kalau kita tengok supaya tak berubah dah, tapi terima ubah. Terima ubah. Pas kita nak bergerak klik semula, pergi cuah dalam laut mula. Gerum turun dalam laut mula. Bergerak klik semula. Ketika kita boleh bekas buat naik atas darat, duk dia. Tu nak tahu kata sungguh pun dia tak berubah. Kita tengok dalam mata kaca kita tak berubah pun, tapi dia terima ubah. Sya'nuhu ayyataghayyara. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tu kita buat misal dengan air laut. Kalaulah kita buat misal dengan bukit. Bukit ni duk dia, tak ada nampak bergerak langsung ni. Nampak-nampaknya tak masuk dalam kata al-alam mutaghayyirun tu, tapi sya'nuhu ayyataghayyara. Keadaannya terima ubah. Lah mana terima ubah? Bukit cuba kita cakur ambil batu hak atas suk tu. Tu dia. Cakur tu baik batu. Orang panggil satu juzuk daripada bukit tu kita cakur ambil, lepas tu kita teragolek lepas turun. Golek ngok-ngek turun patak bukit tu. Tu golek tu orang panggil daripada diam dia pergi kepada gerak. Tu orang panggil terima ubah. Sungguh pun kita tengok diri dia tak berubah, tapi dia terima perubahan. Baik tak? Werti kaedah balas tu dulu, barulah kita kembali klik pada ayat mutasyabihat. Saudara-saudara dan saudari-saudari, werti kita mengaji ayat muhkamat dulu. Ngaji ayat perisai ni dulu. Ngaji ayat penepih ni dulu. Apa ayat penepih? Laisa kamitslihi syai'. Baru kita boleh tengok Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Balah mana dia tafsir? Balah mana dia hurai? Tu kaedah mantik. Saudara-saudara dan saudari-saudari, cuba kita pergi ikut nahwu sikit. Kita pergi ikut nahwu sikit. Nahwu mari bahas laisa kamitslihi syai'. Kalau kita berasa nak tengok ke, pergi buka di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, bahas ikut nahwu. Laisa kamitslihi syai', laisa ni dia panggil nafi mutlak. Padahal kalau kita kira laisa ni daripada fi'il madhi, fi'il madhi daripada fi'il madhi iaitu naqis. Laisa ni daripada fi'il jamid. Dan diri dia pula naqis. Beramal dia iaitu amala kana. Beramal dia rupung isim nasab khabar.
Sedara bagi kana, iaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa zalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Maknanya laisa ni beramal amalan kana. Beramalnya ropong isim nasak khabar. Apa mana isim bagi laisa? Laisa ni sebenarnya nafi muqayyad sebab ia fi'il madhi, tapi diistimal dengan nafi mutlak. Nafi mutlak. Laisa ni. Pada zat Allah ia panggil nafi mutlak. Apa? Kerana kaedah kata kaedah pada zat Allah Subhanahu wa taala la zamana wa la makana lah. Allah ni tidak ada masa dan Allah tidak ada tempat baginya bagi Allah. Maknanya Allah tidak ada masa, tidak ada masa dan tidak ada tempat baginya bagi Allah. Kalau itu laisa daripada nafi muqayyad jadi nafi mutlak. Sebab orang panggil apa fi'il madhi sana itu menunjuk masa lepas, tapi di sini tak. Tuhan itu terus tidak serupa. Perak. Apa? Mana isim bagi laisa dan mana khabar bagi laisa? Kamithlihi syai'un. Kamithlihi itu khabar bagi laisa, syai'un tu ialah isim bagi laisa. Makna ibu-ibu dan bapa-bapa. Jadi saya baca di sini ni ikut kaedah-kaedah banyak sikit. Kita orang tua tak ada mengaji ikut pondok tu agak kata payah pahal sikit. Harap maaf lah oleh kerananya ada lagi penutup kita tu nak ambil makna-makna dia. Oleh itu saya harap maaf lah. Nanti lain kali kita nak hurai cara mudah untuk kita ambil fahami di situ. Baik, saudara-saudara dan saudari-saudari. Jadi amalan bagi laisa tu ditakdimkan khabar laisa tu ke atas isim dia. Jadi khabar mari letak dulu kamithlihi. Syai'un tu ditakhirkan. Takhirkan isim ke atas khabar. Kalau gitu kaedah kata taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasrah. Ditakdim khabar ke atas isim tu memberi faedah kuat. Beri faedah kuat. Misal mudah-mudah pergi kita duk kecek hari-hari. Kita jumpa sang kita. Assalamualaikum. Kita beri salam kepada sang kita. Sang kita gi paling salam kita kata tu. Dia gi paling ucap dia kata mana? Alaikumussalam. Kita kata assalamualaikum, kita sebut assalam dulu, alaikum yang kedua. Dia gi kata alaikum yang pertama, assalam yang kedua. Dia gi tukar tepat. Kelimah tu dia gi tukar tepat. Apabila tukar tepat ni kelimah orang panggil takdim khabar di atas mubtada, maka beri faedah tufidul hasra, beri faedah kuat. Sebab itulah kita beri salam apa hukum? Hukumnya sunat. Jawab salam hukum wajib. Sebab apa boleh hukum wajib? Kelimah tu lah ya. Sebab dia gitu balik ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok orang jawab. Ni kaedah kita pergi makan pulut demo 100. Demo makan pulut kita, ya nak banyak sikit wiru tu. Tidak wi 105. Buat apa? Cara jawab ya kena wi terik daripada hak awal. Kita pergi makan pulut demo 100, demo makan pulut kita 50 kau. Tu teruk. Balah tu. Ada saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Lepas tu bahasa kaf tu pula. Kaf hodok pada misli. Kaf dengan maknanya seperti, misli pakai dengan makna seumpama. Pas seperti dengan seumpama tu bukan hak tular ke? Hak tular. Pas kok mana boleh bubuh banyak kali? Ni orang panggil kaf ni zaidatun li ta'kidil misli. Kaf ni zaidah nak menguatkan misli tu. Nak royak kata Tuhan tak serupa langsung dengan makhluk. Tak serupa kebok. Faham kita duk kata? Kita duk kata tu kita pergi kepada meh ya. Hak sungguh Tuhan tak serupa di segi jirim, tak serupa. Di segi bertempat pun tak, berjihad pun tak, jirim pun tak. Hak demo kata, dak Tuhan tepat, cuma tepat tak seperti kita. Tu laisa kami selihi tak seperti kita. Tepat juga tapi tak seperti kita. Hak tu orang panggil nafi meh saja.
nafi meh. Tuhan tak serupa dengan kita tu, tak serupa betul meh. Tuhan tarah kita tak khisi, tarah dengan khisi ni tak serupa. Tak serupa betul meh ya. Hak ning hak kita duk mengaji ni dak langsung. Ji hak pun dak, bertepat pun dak. Jirim tu kau lagi dak. Dak segala-gala walaupun satu wajah pun dak. Parti betul mana lagi? Erti betul syai'un tu orang panggil isim nakirah jatuh kama dia daripada nafi. Kaedah kata mana? An-nakiratu idza waqa'at fi siyaqin nafyi tufidul umum. Isim nakirah apabila jatuh lepas pada kalam nafi maka memberi faedah umum. Umum tu duk kata dak belaka tu. Jadi umum ni ia terbahagi kepada dua, saudara-saudara dan saudari-saudari. Umum ia tubik dua, umum badaliyun dan umum syumuliyun. Umum badali dan umum syumuli. Hak kita kecek ni ialah umum syumuli. Syumul ni dengan maknanya meliputi, melekapi, bish. Segala afraq masuk bish. Masuk bish. Tak ada kata badaliyun satu juzuk ataupun satu jenis, tak. Tu badaliyun hak ni habis. Reti mana ni? Reti daripada firman Allah Ta'ala fi surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidaklah seumpamanya ahadun satu pun tak serupa dengan Allah. Orang panggil isim nakirah jatuh kama dia daripada nafi. Ahadun tu isim nakirah. Mana nafi? Lam. Ami jazam. Orang panggil harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Lam ami jazam tu. Masa duk pondok dulu-dulu gitu, kanak-kanak ya paksa lah dah kena mengapawi ingat nah. Lam ni iaitu daripada awamil jazmi. Lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahyi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa haythuma wa kaifama wa izan. Kena mengapawi ingat nah. Orang pondok dulu gitu yang kena mengapawi ingat nah. Raja kena ingat belaka. Tapi lah ni tak ada dah macam tu. Ada macam tu. Lepas tu kau duk kecek besar lah. Tengok tu. Nak royak kata nak uti sekara-sekara tu. Allah pakai masa weh. Ngaji situ 10 tahun. Sini 10 tahun. Sini 15 tahun. Tak ada boleh haling lagi duk setara tu ya. Buku haling ni payah. Sebab itulah Ibnu Abbas ketika orang duk puji dia. Ya ni pandai. Ya ni bijak. Ya ni alim. Kerana orang panggil puak-puak sahabat tahu kata Ibnu Abbas ni Nabi gosok pala. Nabi berdoa ke atas dia. Sebab itulah dia mau kata Abbas ni, Ibnu Abbas ni tak ada dah. Orang yang bijak, yang alim, digelarkan hibrul ummah. Dakwah bagi umat. Dakwah kala apabila sebut kata dakwah agak, boleh tulis belaka segala ilmu. Digelar hibrul ummah. Apabila orang gelar kata dia ni bijak pandai, tak apa kita nanti tanya dia. Lekat masalah tanya dia. Ibnu Abbas kata ano, jawab klik pada orang tunjuk dia, dia kata bi sama kulta. Jahat mengatalah tu. Mu jangan kata aku alim. Mu jangan kata aku bijak. Mu jangan kata aku pandai. Wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Dan atas daripada orang yang ada ilmu, banyak lagi orang yang alim, orang yang pandai, orang yang bijak, lebih atas pada tu banyak lagi. Wa fawqa kulli zi ilmin alimun. Banyak lagi. Sebab itulah mu jangan seka kata aku hak lebih pandai. Jangan kata gitu. Marah weh. Kita di hari ni orang akak kita tak ada apa dah. Hidung boleh buh payah. Ikut nak Allah kaki pun boleh. Dia orang puji kita. Tu nak ayat kata kita ni tak khabar ke diri. Tak? Sebab itulah ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, ingat molek. Jadi kita ni kalulah kita nak hurai ayat mutasyabihah,
terlebih dahulu kita mari reti ayat muhkamah dulu. Mari reti ayat perisai dulu. Iaitu ayat untuk nak jaga diri kita daripada faham membawa kepada kekeliruan. Bawa kepada kesamaran, jadi akan beri akan beri berbahaya kepada iaitu anak-anak buah yang kita bawa pula. Dengan sebab akidah kita ke saat itu tak tetap, akidah kita ke saat itu tak kemah, bawa kekeliruan kepada ummah pula. Jadi sebab itulah berhajat kepada kita itu lebih tahu dulu ayat muhkam, lebih tahu dulu kaedah-kaedah hak sakut paut dengan ayat mutasyabihah ni. Jadi kita nak reti hak tu dulu. Kena reti kaedah-kaedah mantik, reti kaedah-kaedah nahwu untuk kita ambil faham ayat mutasyabihah pula. Maka di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi hari ni sebenarnya ya turut masa dia. Jadi kita nak panjang tu, boleh pergi slow-slow dah lah. Jadi daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ni di dalam surah Taha ayat 5. Daripada bapak-bapak kita dulu, kaum salaf dan lagi pula khalaf kita sekarang ni, maka huraian tentang ayat mutasyabihah ni ya tak serupa. Walau bagaimanapun dua golongan ini di atas jalan yang sebenar yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diakui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka pendirian salaf tentang ayat mutasyabihah ni dia pegang dengan kaedah tanzih dan tafwid. Golongan salah ni dia pegang kaedah tanzih dan tafwid. Ayat mutasyabihah datang, dia tanzih dulu mula-mula sekali. Menyucikan ayat. Tanzih ni dengan maknanya menyucikan ayat. Menyucikan ayat datang ke saat itu, kena tanzih dulu. Menyucikan. Apa menyuci? Tu baik kaedahnya, az-zahir laisa bimuradin. Zahir ke saat itu, bukan murad, bukan khandak. Tohai tahrah. Makna dia, bukan atas supaya kita faham atas tu. Kalau faham lah tu, selera habis ni. Selera mana? Usalli ala hazal mayyiti, aku semaya atas ini mayat. Naik duk atas mayat tu suruh pakai molek tu. Sebab tu kaedah, sebab itulah ayat mari az-zahir laisa bimuradin. Zahir bukan murad. Lepas tu tafwid. Satu lagi kena tafwid, tanzih dan tafwid. Apa tafwid? Serah. Balah mana hakikat sungguh? Kalau zahir bukan murad, pada hakikat tu halah mana Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Wallahu a'lam. Wa huwa wallahu a'lam, yagi kepada hak ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat mari imraruha kama ja'at. Ni orang panggil salaf ni ialah puak golongan mufawwidah. Golongan yang serah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak serah pun dia tanzih dulu. Sebab itulah imam kita Syafi'i rahimahullahu taala dia kata ana, amantu bila tashbihin wa saddaqtu bila tamthilin. Aku beriman dengannya dengan ayat kasat itu bila tashbihin, tidak menyerupai, wa saddaqtu dan aku membenarkannya ke ayat saat itu bila tamthilin dengan ketiada banding. Aku tak banding dengan apa-apa dak. Bukan banding seperti manusia dak takhrisi apa dak. Sebab itulah. Imam Hambali sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata ana, istawa kama qala. Maknanya imraruha kama ja'at. Istawa kama qala. Istawa supaya ayat mari tu, pak ayat kata tu. La kama yaqturu bil bal. Tapi tidak seperti terlitah pada hati kita. Kalau litah pada hati kita kata Tuhan duduk belah tu belah ni, itu bukan. Tu dia. Sebab itulah Imam Malik dia ada juga takwil dia. Takwil apa? Takwil ijmali. Dia kata al-istiwa ma'lumun wal kaifiyatu majhulatun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Pasti dia kata lagi. Wa azunnuka rajula su'in. Wa azunnuka rajula su'.
Mung duk tanya ni aku suka kata mung ni lelaki yang jahat ni. Mi duk tanya benda ni. Lepas tu Imam Malik kata ana? Akhrijuhu anni. Waktu baik dia ni daripada aku. Waktu baik jauh. Waktu baik jauh. Dia ni orang tak molek ni. Mari duk tanya ayat mutasyabihah ni. Waktu baik dia. Tengok deh. Kalau itu ibu-ibu dan bapa-bapa tak ada lah masa kita sapa dah kita tak ada nak hurai iaitu mauqif al-khalaf iaitu pendiri khalaf saat itu iaitu mauqif khalaf itu dia ke saat itu iaitu muawwilah dia. Muawwilah daripada golongan takwil dan dia ke saat itu tanzih dan takwil. Ia menyuci lagi pula dia takwil. Takwil di sini ialah takwil tafsili, takwil tafsir. Nah, takwil serta hurai. Oleh itu masa kita habislah saudara-saudara dan saudara-saudari kita kena sambung semula sekadar ni saja bagi saya. Nah, untuk hari ini kita berhenti di sini, kita akan sambung semula sekiranya perkara ni baik bagi kita ambil lah buat tanuk untuk kita. Kalau lah perkara ni tak baik tak molek kita tahulah tak sampai untuk jadi ibadat dan jadi bajikan bagi kita. Sekadar ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.